Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke kursus STPD 2023 Etika dalam Kegiatan Sains dan Teknologi. Nama saya Wan Muhammad Imran bin Muhammad Kamil dan saya merupakan penyelaras dan juga pensyarah bersama untuk kursus ini. Kursus ini akan diajar oleh dua orang pensyarah, saya sendiri dan juga Profesor Badia Dr. Nazlina binti Ibrahim. Dalam video ini, saya ingin menerangkan sikit sebanyak tentang perjalanan kursus ini. Jadi, izinkan saya berkongsikan fail yang telah saya kongsikan dalam grup Telegram. Jadi, ini adalah jadual perjalanan kursus ini. Sekiranya dilihat, ada 14 minggu kuliah pada minggu pertama sehinggalah minggu ke-14. Namun, uniknya untuk semester ini, bukan setiap minggu akan ada kelas. Kerana pada minggu ke-6 jatuhnya Hari Raya Aidilfitri dan bergantung kepada bila ianya akan berlaku, ianya sama ada akan jatuh pada hari Isnin ataupun pada hari Selasa. Dan kita pun menyadari bahawa untuk ramai orang tahun ini adalah tahun pertama mereka dapat beraya selepas 2 tahun tidak dapat beraya bersama keluarga akibat PKP. Justru saya telah mengambil keputusan untuk tidak menjalankan apa-apa kuliah pada minggu yang ke-6. Justru kita cuma akan mengadakan kuliah pada minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, minggu ke-7, ke-9 sehinggalah minggu ke-14. Sekiranya dilihat dalam jadual ini, saya telah menyenaraikan tajuk untuk setiap minggu. Kemudian saya juga telah menyenaraikan pentaksiran untuk kursus ini. Jadi 40% daripada markah akhir untuk kursus ini akan datang daripada peperiksaan. Kemudian selebih 60% lagi akan datang daripada kajian kes dan juga tugasan. Kursus ini akan dijalankan secara dalam talian. Dan setiap minggu kita ada pertemuan pada hari Isnin dan juga hari Rabu. Cumanya pada minggu kedua, ketiga, keempat dan kelima, pertemuan hanya akan diadakan pada hari Rabu sahaja. Manakala pada hari Isnin, kelas akan dijalankan secara bukan segerak. Jadi kelas segerak hanya akan dijalankan pada hari Rabu. Justru itu, kalian semua boleh menggunakan waktu pada hari Isnin itu untuk membuat bacaan, untuk menonton dokumentari ataupun video yang saya akan berikan dan juga menyiapkan tugasan. Manakala pada hari Rabu kita akan mengadakan kelas gerak di mana kita akan membincangkan apa yang telah dihantar ataupun mungkin ada isu berkaitan dengan moral ataupun etika yang relevan untuk dibincangkan. Sekiranya dilihat tajuk dan kegiatan tajuk untuk setiap minggu ini, ianya dibahagikan kepada kira-kiranya macam 4 tema utama. Pada minggu kedua dan ketiga, kita akan diperkenalkan kepada bidang etika itu sendiri. Kemudian kita akan melihat mengapa bidang etika ini bukan saja penting tapi wajib diketahui oleh ahli sains. Sekarang ni orang sering bersangka pada abad ke-21 ilmu yang paling penting adalah ilmu sains dan teknologi. Tetapi dalam kursus ini kita akan melihat ilmu sains dan teknologi semata-mata tidak cukup untuk menjadikan kita seorang insan yang baik ataupun warga negara yang baik pada abad ke-21 ini. Adalah menjadi tujuan utama kursus ini untuk meyakinkan awak semua bahawa selain daripada ilmu sains dan teknologi, ilmu etika, ilmu kemanusiaan, ilmu sejarah, ilmu falsafah, ilmu keagamaan juga penting dan sebenarnya menjadi lebih penting berbanding dengan ilmu sains pada abad ke-21 ini. Kita sebagai manusia tidak hanya boleh hidup dengan ilmu sains semata-mata, tetapi lebih penting lagi kita juga perlu tahu bagaimana harus kita pergunakan ilmu sains dan teknologi itu untuk tujuan yang betul. Jadi untuk mengetahui apa tujuan yang betul atau tidak untuk sains dan teknologi, maka kita perlu mempelajari ilmu etika. Justru ilmu etika ini dia
berkait dengan bagaimana kita harus bertindak. Right? Kalau kita kata sesuatu tindakan itu baik atau sesuatu tindakan itu bermoral, kenapa kita mengatakan tindakan tersebut bermoral? Bagaimana kita nak membezakan di antara tindakan yang bermoral dengan tidak bermoral? Saya berikan contoh. Lazimnya kita menyangkakan bahawa berbohong itu salah. Berbohong itu tidak bermoral dan kita tidak sepatutnya berbohong. Tetapi cuba bayangkan, adakah wujud situasi-situasi di mana berbohong itu bukan saja dibolehkan tetapi diwajibkan? Di mana berbohong itu boleh menjadi sesuatu tindakan yang bermoral misalnya. Mungkin ada kenalan awak ataupun ada ahli keluarga awak yang telah memasak sesuatu untuk awak, kan? Kemudian awak merasa masakan dia dan masakannya tak sedap. Kemudian kenalan awak bertanyakan kepada awak, sedap ke masakan aku? Dan di situ awak ada pilihan. Awak tahu masakan yang tak sedap dan sekiranya awak bercakap benar, maka awak perlu beritahu je masakan awak tak sedap. Tapi awak juga tahu sekiranya awak berkata semikian, itu akan menyakiti perasaan dia, mengguris perasaan dia. Justru di situ awak ada pilihan. Sekiranya awak bercakap benar, awak berkemungkinan akan menyakiti hati kenalan ataupun ahli keluarga awak yang telah membuat masakan tersebut. Sebaliknya, sekiranya awak memilih untuk berbohong, kan, awak kata sebenarnya masakan awak sedap saja, kan, dan menjaga hatinya, awak terpaksa berbohong dengan dia. Jadi di situ adalah satu contoh senario di mana tindakan berbohong itu yang lazimnya kita ditegah daripada berbohong, kita dilarang daripada berbohong, kita boleh dijatuhkan hukuman sekiranya kita berbohong. Itu adalah contoh. Tapi dalam kes tadi, sekiranya kita berbohong, maka kesannya tu akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Sebaliknya, sekiranya kita memilih untuk tidak berbohong, barangkali itu lebih baik untuk kenalan kita dan juga untuk diri kita. Jadi, saya bangkitkan senario itu bukan sebab nak menggalakkan awak berbohong. Cumanya saya ingin menyedarkan awak kepada kemungkinan bahawa ada keadaan-keadaan, ada situasi-situasi di mana suatu tindakan yang lazimnya kita rasa seperti terlarang, tindakan yang tidak patut dilakukan, tetapi dalam sesetengah keadaan tindakan tersebut boleh menjadi sesuatu yang dibolehkan. Jadi dalam kursus ini kita ingin melihat dalam situasi apakah kita dibenarkan untuk berbohong misalnya, ataupun dan dalam situasi apakah kita tidak dibenarkan untuk berbohong, right? Jadi kita ingin mendalami, kita ingin memperhalusi kriteria yang menentukan bila sewajarnya kita berbohong dan bila sewajarnya kita tak patut berbohong, right? Jadi itu adalah satu contoh yang ringkas. Dan dalam kursus ini kita akan melihat beberapa kes-kes yang akan memerlukan kita untuk membahaskan apa yang menjadikan suatu tindakan itu baik dan apa yang menjadikan suatu tindakan itu buruk. Jadi itu yang kita akan bahaskan sepanjang kursus ini. Tetapi dalam minggu yang kedua dan minggu ketiga ini kita akan mulakan dengan pengenalan secara umum kepada bidang etika itu sendiri. Right? Dan kalau lihat dalam jadual perjalanan kursus ini, saya juga meletakkan penyataan-penyataan pendek ini. Ini adalah rumusan isi penting untuk setiap minggu. Jadi misalnya untuk minggu yang kedua ini, tajuknya adalah kepentingan etika dalam sains dan teknologi. Rumusannya adalah apa yang saya nak awak faham adalah ilmu pengetahuan sains menceritakan tentang bagaimana alam ini beroperasi. Right? Manakala ilmu etika ni, dia bukan bercakap tentang alam, tetapi dia bercakap tentang diri kita, tentang manusia. Right? Khususnya tentang tindak tanduk, tentang perangai, tentang perilaku kita. Jadi, kita semua harus jelas perbezaan di antara ilmu sains dan juga ilmu etika. Right? Ilmu sains bercerita tentang
bagaimana alam semula jadi ini berlaku, bagaimana dia beroperasi, bagaimana dia berfungsi. Tetapi ilmu etika ni dia mengajar kita bagaimana kita harus bertindak dalam kehidupan kita. Kalau kita kata menderma itu suatu tindakan yang bermoral. Kenapa kita mengatakan menderma itu suatu tindakan yang bermoral? Kalau kita kata menderma itu suatu tindakan moral sebab sekiranya kita menderma sesuatu, kita akan merasa gembira. Jadi kita derma sebab itu tindakan menderma itu akan mendatangkan kepuasan hati kepada kita. Ia membuatkan kita rasa baik, rasa bagus, rasa bermurah hati. Tetapi adakah itu rasional yang bagus untuk menderma? Adakah wajar untuk kita menderma semata-mata sebab kita nak rasa gembira, rasa seronok tentang diri kita? Bukankah itu sesuatu yang semacam mementingkan diri sendiri juga, untuk melakukan sesuatu semata-mata sebab dia memuaskan, menyenangkan hati kita? Jadi adakah dan sekiranya kita bersetuju dengan pernyataan sedemikian, adakah itu bermaksud tindakan yang bermoral itu adalah apa saja tindakan yang mendatangkan kesenangan, keseronokan kepada diri kita? Adakah itu takrifan tindakan yang bermoral untuk diri kita? Meaning to say that is being good, do we decide what is good and what is bad based on how it makes us feel? Adakah itu bermaksud kita menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, tindakan yang baik dan yang buruk itu semata-mata berdasarkan kepada sama ada ia membuatkan kita rasa seronok, rasa puas hati, rasa senang hati ataupun tidak? Adakah itu kriteria baik buruk kita ataupun kita ada kriteria lain? Jadi perkara-perkara itu yang kita akan bahaskan dalam kursus ini. Jadi untuk minggu kedua kita akan membincang, saya nak awak faham perbezaan di antara ilmu sains dengan ilmu etika. Dan bila kita bercakap tentang ilmu etika ni, kita sebenarnya bercakap tentang diri kita, tentang perangai kita sebagai manusia, sikap kita tentang manusia. Kemudian pada minggu yang ketiga, minggu depan, kita akan mendalami apa itu ilmu etika. Dan kalau lihat rumusannya, etika membahaskan baik atau buruknya suatu tindakan. Kalau kita kata menderma itu baik, kenapa kita kata menderma itu baik? Sebab ada saja orang berkata, kalau aku mendermakan duit aku kepada orang, duit aku akan semakin berkurang. Dan kalau duit aku berkurang, dan aku tak boleh nak berbelanja, aku tak boleh beli apa yang aku suka, kan? Aku kena ikat perut, kan? Bagaimana sesuatu tindakan yang memerlukan kita untuk berkorban boleh menjadi suatu tindakan yang baik? How can something that requires us to suffer, sebab kita kekurangan duit dan tak dapat nak melakukan apa yang kita nak dengan wang tersebut, bagaimanakah suatu tindakan yang memerlukan kita untuk merasa sedikit kesengsaraan itu boleh dikira sebagai suatu tindakan yang bermoral? So kita akan lihat itu pada minggu depan. Kemudian pada minggu keempat dan minggu kelima, kita akan melihat satu teori etika yang agak terkenal, dan dalam kursus ini kita akan membincangkan dua teori etika. Teori etika yang pertama adalah apa yang dipanggil sebagai etika utilitarianisme. Dan menurut teori etika utilitarianisme ini, kalau kita nak tahu sama ada suatu tindakan itu baik ataupun buruk, kita lihat sejauh manakah dia mendatangkan manfaat kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Sekiranya tindakan tersebut mendatangkan manfaat kepada diri kita ataupun kepada orang lain ataupun kepada golongan majoriti, maka tindakan itu adalah tindakan yang bermoral. Justru itu, teori etika utilitarianisme ini juga kadang-kadang dipanggil sebagai etika kemanfaatan. Maksudnya,
kalau kita nak tahu sama ada kita patut menderma ataupun tidak, kita tanya diri kita, kalau aku derma ni, siapa yang akan menerima manfaat? Dan sekiranya dengan menderma, kita akan mendatangkan manfaat kepada seramai orang yang mungkin, kepada ramai orang, maka tindakan menderma itu adalah tindakan yang bermoral. Jadi itu satu cara untuk kita menilai sama ada suatu tindakan itu bermoral atau tidak. Kita lihat adakah dia mendatangkan manfaat kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Satu lagi teori etika selain daripada teori etika utilitarianisme ini adalah teori etika deontologi. Right? Dalam kehidupan seharian kita, bila kita tanya macam mana kita nak tahu sama ada satu tindakan itu bermoral ataupun tidak. Misalnya, adakah kita wajar mendapatkan vaksin? Vaksin COVID-19. Untuk setengah orang, mereka akan berkata bahawa kalau kita nak tahu sama ada kita wajar ataupun tidak mendapatkan vaksin COVID-19, kita patut tengok apakah peraturan, ada tak peraturan yang menyuruh kita mengambil suntikan vaksin COVID-19. Sekiranya ada, maka kita patut patuh kepada peraturan tersebut, dan dengan mematuhi peraturan tersebut, maka kita telah melakukan sesuatu tindakan yang bermoral. Jadi dalam teori etika deontologi ini, bermoral ataupun tidak sesuatu tindakan itu dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut mematuhi undang-undang ataupun peraturan. Sekiranya suatu tindakan itu mematuhi peraturan ataupun undang-undang ataupun hukum, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang bermoral. Sebaliknya, sekiranya tindakan tersebut tidak mematuhi undang-undang ataupun peraturan ataupun hukum, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tidak moral. Right? Jadi teori etika deontologi ni dia bukan menilai sama ada suatu tindakan tu baik atau buruk berdasarkan manfaat tindakan tersebut, tapi dia tengok adakah tindakan itu dia mematuhi hukum ataupun peraturan ataupun undang-undang ataupun tidak. Right? Sekiranya tindakan itu mematuhi peraturan atau undang-undang atau hukum, maka tindakan itu adalah tindakan yang bermoral. Sekiranya dia melanggari undang-undang ataupun peraturan atau hukum, maka itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Right? Misalnya, katakan, saya rasa awak semua mungkin pernah berdepan dengan situasi sebegini. Katakan awak sedang memandu dan awak sampai di sebuah simpang jalan. Ada lampu isyarat. Dan lampu isyarat itu berwarna merah. Okay? Dan awak lihat di simpang itu tak ada kereta yang lalu lalang. Cuma awak seorang saja yang berada di simpang tersebut. Right? Tak ada kereta. Jadi kalau awak melanggar lampu merah itu pun, right, kemungkinan awak akan terlibat dalam kemalangan adalah rendah. Right? Jadi apabila kita berdepan dengan situasi sedemikian, right, kita ada pilihan, aku nak langgar lampu merah ni ataupun tidak. Right? Kalau kita langgar lampu merah, right, kita akan melanggar peraturan. Right? So, peraturan jalan raya adalah kalau lampu merah kita kena berhenti, kan? Jadi menurut teori etika deontologi, sekiranya kita melanggar lampu merah tu, meskipun tak ada kereta lain, tak ada pejalan kaki, tak ada penunggang motor, tak ada pemandu lain di simpang tu, meskipun tak ada orang lain, tetapi disebabkan kita telah melanggari peraturan jalan raya, right, kita dianggap sebagai telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Meskipun tindakan kita melanggar lampu merah tu tidak mendatangkan mudarat kepada sesiapa. Right? Tetapi disebabkan kita telah melanggar peraturan, maka menurut teori etika deontologi, tindakan kita tu dikira sebagai tindakan yang tidak bermoral. Right? Teori etika deontologi ni dia mementingkan kepatuhan kepada undang-undang, kepada peraturan, kepada hukum. Right? Meskipun tiada orang yang memahati, meskipun tiada orang yang memantau, meskipun tiada orang yang akan mendapat mudarat daripada pelanggaran hukum atau peraturan tersebut, tetapi menurut teori etika deontologi, seseorang yang bermoral adalah seseorang yang sentiasa mematuhi hukum ataupun peraturan. Right?
ataupun undang-undang tanpa mengira manfaatnya, sama ada dia mendatangkan manfaat ke, dia mendatangkan mudarat ke. Yang pentingnya adalah kepatuhan kepada peraturan, kepada hukum, kepada undang-undang. Right? Jadi kita akan melihat, kita akan mengupaslah kedua-dua teori etika ini, teori etika utilitarianisme dan teori etika deontologi. Kita akan melihat prinsipnya, kemudian kita akan melihat amalannya. Right? Kemudian untuk minggu ke-10, 11 dan 12, kuliah akan diambil alih oleh Profesor Madya Dr. Nazrina Ibrahim, di mana beliau akan membincangkan berkenaan dengan bioetika. Bioetika ni adalah isu-isu etika yang berkait dengan hayat, dengan hayat manusia. Right? Sama ada manusia yang baru lahir ataupun manusia yang sedang dewasa ataupun manusia yang akan menamatkan hayatnya. Right? Jadi 3 minggu kalian semua akan membincangkan tentang bioetika bersama-sama dengan Dr. Nazrina Ibrahim. Untuk bahagian ini, akhirnya awak perlu sedar bahawa kita sebagai manusia mempunyai tanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Right? Kita perlu menjaga kesihatan kita, bukan semata-mata sebab kita nak kita nak jadi sihat ataupun sadar, tapi sebab kita ada tanggungjawab untuk memelihara kesihatan kita. Jadi tubuh badan kita ni pun ada hak ke atas diri kita. Right? Dan kita perlu memeliharanya. Kemudian pada minggu ke-13 dan minggu ke-14, kita akan melihat dua cabang ilmu etika yang relevan dalam bidang sains. Yang pertama tentang falsafah dan etika alam sekitar, dan kedua adalah falsafah dan etika teknologi. Right? Dalam falsafah dan etika alam sekitar, kita akan melihat apakah tanggungjawab kita terhadap haiwan dan tumbuhan. Right? Adakah kita perlu memeliharanya ataupun adakah kita boleh melakukan suka hati ke atas haiwan dan tumbuhan. Kemudian di bawah falsafah dan etika teknologi, kita akan melihat apakah tanggungjawab manusia terhadap rekaannya, terhadap mesin-mesin yang dihasilkan, terhadap sistem-sistem teknologi yang dihasilkan, dan terhadap robot misalnya. Right? Jadi secara umumnya minggu kedua dan ketiga bersifat pengenalan. Right? Kita memperkenalkan bidang etika itu. Kemudian minggu keempat dan kelima kita mendalami teori etika utilitarianisme. Kemudian minggu ketujuh dan ke-9 kita mendalami pula teori etika deontologi. Manakala minggu ke-10 dan ke-12 kita mengupas bioetika. Manakala minggu ke-13 dan ke-14 pula kita melihat dua cabang etika. Yang pertama berkenaan dengan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar, dan yang kedua berkenaan dengan tanggungjawab kita terhadap teknologi. Okay. Dan dari segi tugasan akan ada 6 tugasan. Right? Minggu ini sudah ada tugasan yang pertama, saya dah letakkan. Kemudian minggu kedua pun ada tugasan juga. Dan kemudian untuk setiap satu teori etika ni ada tugasan 3, tugasan 4. Kemudian untuk bioetika ada 2 tugasan lagi. Dan yang terakhir sekali untuk falsafah dan etika alam sekitar ni akan ada kajian kes. Right? Jadi ini secara umumnya perjalanan kursus ini. Right? Perkara seterusnya yang saya ingin jelaskan adalah berkenaan dengan bahan-bahan yang telah saya muat naik di UKM Folio. Baiklah, sekiranya anda membuka UKM Folio, kemudian pergi ke bahagian etika dalam kegiatan sains dan teknologi, inilah paparan yang anda akan lihat. Jadi saya telah meletakkan performa untuk kursus ini, dan juga inilah pautan ke kumpulan dalam Microsoft Teams lah untuk kursus ini. Kemudian saya juga telah meletakkan rujukan kursus, buku-buku rujukan yang boleh dibaca untuk kursus ini. Right? Dari masa ke masa kita akan merujuk kepada bahan rujukan di sinilah. Yang paling utama adalah yang ini. Right? Buku oleh Michael Sandel, Justice, What's the Right Thing to Do. Dan kemudian ada video kuliah berdasarkan buku ini
Justice course Harvard Justice, right? Jadi ini adalah dua buku rujukan utama lah yang kita akan gunakan dalam kursus ini. Kemudian pada setiap minggu saya bahan-bahan yang saya maknai ini saya susun ikut minggu lah. Jadi misalnya minggu yang pertama ni pengenalan kepada kursus, soalan utama yang kita akan pelajari, apakah yang akan dipelajari dalam kursus ni lah. Jadi cara untuk menggunakan bahan-bahan ini adalah, kalau lihat bahan yang paling atas di awal ni adalah roadmap. Jadi gunakan roadmap ni untuk mengetahui apa yang patut awak baca, apa yang patut awak tonton dan apa yang patut awak jawab untuk minggu tersebut. Right? Misalnya kalau saya klik ini, right? Kalau lihat, saya telah menyenaraikan objektif untuk minggu tersebut, apa yang patut awak boleh lakukan. Kemudian apa perkara-perkara yang awak patut lakukan untuk minggu ni. Right? Baca performa, baca nota, tonton video ni, kemudian jawab tugasan satu. Kemudian saya juga lampirkan sumber rujukan tambahan lah. Okay? Jadi setiap minggu saya akan menyediakan roadmap ni untuk membimbing awak apa yang patut awak lakukan. Right? Dan saya akan letakkan ni seminggu sebelum, right? Cuma minggu ni macam agak lewat sikit, tapi selepas malam ni saya akan sediakan untuk minggu kedua, ketiga, keempat dan kelima, supaya sekiranya awak ingin melakukan, awak nak membaca, awak nak menonton terlebih awal sebelum segi kuliah pun, awak boleh melakukannya, right? Jadi pertemuan kita dalam seminggu tu, right, hanya pertemuan hari Rabu sajalah yang mana kita akan adakan kelas segerak, di mana kita akan bincang menggunakan pelantar Microsoft Teams. Manakala untuk kelas hari Isnin, saya galakkan awak untuk menggunakan masa tersebut untuk membaca ataupun menonton bahan-bahan yang telah saya letakkan, telah saya senaraikan dalam roadmap ini, dan juga awak boleh jawab tugasan, right? Jawab tugasan yang saya berikan ini, right? Jadi kelas pada hari Isnin tu dia lebih kepada bukan segerak sebenarnya. Cuma kelas hari Rabu saja yang bersifat segerak, right? Dan saya juga menyedari manakala kita sedang berada bulan puasa ni, kemudian ada kelas 5 sampai 7, 5 sampai 6, ialah dia bukannya waktu yang optimum untuk kita mengadakan kelas. Justru sebab itu antara sebabnya saya cuba mengurangkan kelas segerak pada bulan puasa ini, right? Tetapi sekiranya awak ada apa-apa soalan, awak boleh mengemukakan soalan tersebut menerusi grup Telegram yang telah saya sediakan, right? Jadi sebenarnya ada 3 saluran berbeza lah untuk kita berhubung. Satu, kita akan adakan kelas segerak menerusi pelantar Microsoft Teams, right? Kemudian kita boleh berbincang dan menerima bahan menerusi grup Telegram, right? Yang ketiga adalah bahan-bahan yang saya muat naik di UKM Folio. Jadi pastikan kalian semua sentiasa peka lah dengan ketiga-tiga saluran ini, right? Jadi untuk minggu ni, right, sila baca bahan-bahan yang telah saya senaraikan dalam roadmap pertama ini, right, roadmap minggu 1 ni, dan awak juga boleh mula melihat soalan tugasan 1 ni dan cuba merangkakan jawapan, right? Jadi kita akan membincangkan perkara-perkara ini juga pada hari Rabu nanti, tapi saya rasa elok juga sekiranya awak mula membaca ataupun menonton perkara-perkara yang telah saya senaraikan, right? Jadi kiranya pada hari Rabu tu kita boleh menumpukan perhatian kita kepada membincangkan persoalan-persoalan yang awak ingin bangkitkan, right? Jadi tidak perlulah awak meluangkan petang Isnin dan petang Rabu pada pukul 5 petang sehingga 7 petang sehingga 6 petang tu mendengar saya beletih tentang etika, sebab saya rasa itu cara belajar sedemikian tidak begitu menarik. Dan untuk kursus seperti ini, etika dalam kegiatan sains, dia lebih seronok apabila kita berbincang sebenarnya. Saya berminat untuk mengetahui apa pandangan, apa idea, apa kritikan awak semua
Itu yang menjadikan kursus sebegini menarik untuk diajar dan dipelajari. Right? Jadi itu saja daripada saya untuk kali ini. Jadi kita jumpa pada hari Rabu ini, insyaAllah. Right? Jadi terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh hubungi saya menerusi dalam grup Telegram tersebut. Right? Jadi terima kasih. Selamat petang. Selamat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.